Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 059264 Muhammad Hizon bin Abdul Madah akan meneruskan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk memadam kegelapan yang wujud, seterusnya memberikan cahaya keimanan dalam tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah tentang kebenaran agama Islam. Seterusnya, riwayat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi pada hari Isnin bersamaan tahun Gajah. Pada tahun tersebut terjadinya satu peristiwa besar yang menyaksikan penyerangan tentera Abrahah dari Yaman yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Akan tetapi melalui pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentera Abrahah berjaya dihancurkan melalui pengiriman burung-burung ababil yang membawa batu api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lahir daripada golongan Arab Quraisy daripada Bani Hashim yang merupakan penguasa elit di Mekah. Ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah meninggal dunia ketika baginda berumur 2 bulan dalam kandungan ibunya. Aminah yang merupakan ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Jelaslah peristiwa kelahiran ini menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin. Kerana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi titik tolak dalam perubahan perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang mengalami kepunahan akhlak kepada cahaya Islam yang benar. Sebelum mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfanuddin Asri, nombor metrik 061856. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan sahabat saya pada poin yang kedua. Nabi dibesar di desa Bani Sa'ad. Nabi Muhammad SAW pernah tinggal dan dibesarkan di sebuah perkampungan terpencil di Arab Saudi, berjarak kurang lebih 160 km dari Makkah. Kampung yang bernama Bani Sa'ad inilah tempat tinggal ibu susu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sewaktu kecil memiliki ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Disusui dan dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Pada ketika Siti Aminah melahirkan Nabi, telah ramai para wanita desa yang bekerja mengambil upah menyusu bayi telah datang ke kota Makkah. Kebanyakan mereka tentu berusaha mendapatkan ibu-ibu yang kaya dan mempunyai suami yang masih hidup. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ketika merayau-rayau itu akhirnya sampailah Halimatus Sa'diyah di hadapan pintu rumah Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa kepada Nabi. Setelah Siti Aminah mendengar hasrat Halimatus Sa'diyah, lantas beliau rela menyerahkan anaknya Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dipelihara. Dengan sangat gembiranya, pulanglah Halimatus Sa'diyah untuk membawa Nabi Muhammad SAW yang masih bayi bersamanya untuk beliau pelihara di rumahnya di perkampungan Badui Bani Sa'ad bin Bakar yang terletak di antara kota Makkah dan Taif. Setelah genap 2 tahun, Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke kampung ibu kandungnya, ayahnya Aminah. Aminah melihara Nabi hanya sebentar sahaja kerana Halimatus Sa'diyah minta keizinan dari Aminah untuk melihara Nabi semula. Ini kerana dia terlalu sayangkan Nabi Muhammad SAW sehingga dia tidak sanggup berpisah dengannya. Kemudian peristiwa Nabi Muhammad SAW dibelah dada oleh 2 orang malaikat. Berdasarkan hadis riwayat Muslim,
Rasulullah SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika baginda SAW sedang bermain-main bersama budak kecil. Secara kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW semasa itu diusia kurang lebih 4 tahun. Dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam, membersihkan hatinya. Nabi SAW sampai seperti itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu menjadi manusia yang terbebas dari dibelenggu syaitan, kerana beliau akan menjadi manusia yang mulia. Kalau kita tidak mungkinlah di belah dada, tidak mungkin malaikat Jibril alaihissalam datang kepada kita untuk di belah dada supaya kita jadi mulia, tidak. Tetapi yang boleh kita lakukan adalah kita perlulah membersihkan hati secara peribadi supaya kita menjadi manusia yang lebih berguna mengikut tunjuk ajar Nabi SAW. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik bin Hazani, Bometrik 061510. Kelahiran Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat jahiliyah pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat huru-hara dan penuh dengan kemaksiatan seperti judi, zina, arak dan sebagainya. Tetapi selepas kelahiran Rasulullah, sedikit demi sedikit masyarakat di sana berubah ke arah kebaikan kerana akhlak serta budi pekerti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Dengan sifat jujurnya, pemurahnya, kasih sayang dan sebagainya, diikuti juga dengan agama Islam yang indah. Alhamdulillah, sehingga pada kita hari ini masih mendapat rahmat iman dan Islam hasil usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar dan luas rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja pada manusia biasa seperti kita, bahkan pada para nabi juga, di mana dalam kisah Nabi Adam yang diampunkan dosanya kerana memohon dengan nama Muhammad. Bermulanya daripada Nabi Adam dan Siti Hawa yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang di dalam syurga hasil daripada hasutan iblis. Maka mereka dikeluarkan daripada syurga dan dicampakkan ke bumi. Setelah itu Nabi Adam bertaubat dengan bersungguh-sungguh serta penuh dengan penyesalan, sehingga pada satu masa dia berkata, "Ya Tuhanku, demi kebenaran Muhammad, aku mohon ampunanmu." Lalu Allah bertanya, "Bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal ia belum kuciptakan?" Nabi Adam menjawab, "Ya Tuhanku, setelah engkau menciptakan aku dan meniupkan roh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku, kulihat pada tiang-tiang arash termaktub tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sejak saat itu aku mengetahui bahawa di samping namamu selalu terdapat nama makhluk yang paling engkau cintai." Allah menegaskan, "Hai Adam, engkau benar. Ia memang makhluk yang paling kucintai. Berdoalah kepadaku demi kebenarannya, engkau pasti aku ampuni. Kalau bukan kerana Muhammad, engkau tidak aku ciptakan." Lepas tu seterusnya kisah Abu Lahab yang diringankan dosanya. Seperti yang kita semua kenali, Abu Lahab adalah bapa saudara kepada Nabi dan salah satu musuh Islam yang terkenal dengan kejahilan serta kebencian terhadap ajaran Islam, tetapi diringankan azab siksa kuburnya kerana bergembira dengan kelahiran Rasulullah, sehingga dia memerdekakan seorang hambanya yang bernama Suwaibah. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah bi Al-Manhi Al-Muhammadiyah, Imam Al-Zarqani menuliskan yang bermaksud Abu Lahab diperlihatkan di dalam mimpi setelah ia mati. Ditanyakan kepadanya, "Bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Di dalam neraka, hanya saja di dalam kubur, hanya saja azabku diringankan setiap malam Isnin. Aku menghisap di antara jari jemariku sekadar ini." Ia menunjukkan ujung ibu jarinya itu aku dapatkan kerana aku memerdekakan Suwaibah ketika ia memberikan kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Muhammad dan ia menyusukan Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, Abu Lahab, musuh Islam, benci kepada Islam, tetapi diringankan dosanya kerana apa? Kerana bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Bayangkan kita yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, selalu merindukan
Nabi Muhammad selalu bersalawat kepada baginda, bayangkan bagaimana. InsyaAllah sekian sahaja daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Syafuddin, nombor metrik 059868. Okey, berkaitan dengan tajuk kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat beberapa peristiwa yang berlaku pada saat itu. Yang pertama, bagaimana Nabi dinamakan Muhammad, dan yang kedua, peristiwa yang berlaku pada hari Nabi dilahirkan. Okey, peristiwa yang pertama iaitu bagaimana Nabi dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada awalnya Abdul Muttalib iaitu datuk kepada Nabi sebelah bapa itu mempunyai nama yang berkenan di hati untuk diberikan kepada cucunya. Kemudian dia berkata kepada menantunya iaitu ibu Nabi yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Beliau berkata, ayah mahu menamakan bayi ini Qudsam. Kemudian Siti Aminah terkejut mendengar bapa mertuanya mahu memberi nama Qudsam kepada anaknya itu. Tanpa membuang masa, dengan suara yang lemah lembut dan perlahan, Siti Aminah menyampuk membantah saranan bapa mertuanya itu. Wahai ayah, sesungguhnya saya sudah bermimpi ada satu lembaga yang menyuruh saya namakan anak ini Muhammad. Beliau terkejut seketika Abdul Muttalib mendengar nama yang hendak diberikan oleh Siti Aminah kepada cucunya itu. Kemudian mereka turut mendengar berita-berita tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, yang selalu diberitahu oleh para pendeta Yahudi yang mengatakan ianya akan lahir tidak berapa lama lagi. Muhammad bererti insan yang terpuji. Kerana ini Abdul Muttalib merasa tentulah suara dari Tuhan yang telah memerintah menantunya itu memberi nama insan yang terpuji kepada cucunya itu. Disebabkan itu, beliau turut bersetuju dengan nama yang indah itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya peristiwa yang berlaku pada hari Nabi dilahirkan. Antara peristiwa yang berlaku ialah Siti Aminah tidak merasai penderitaan yang berat sebagaimana kebanyakan ibu-ibu biasa ketika mahu melahirkan anak. Berlaku keajaiban di seluruh alam, dari depan mata hinggalah ke tepi dunia dan juga ke lapisan langit yang ketujuh. Peristiwa yang pelik dan aneh yang berlaku ialah bayi milik Siti Aminah itu langsung tidak menangis sebaik sahaja keluar dari perut ibunya. Sedangkan belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia biasa bayi yang baru keluar dari perut ibunya tidak menangis. Nabi ketika dilahirkan tidak menangis seperti kanak-kanak biasa, tetapi baginda telah bersin. Suasana di dalam rumah Abdul Muttalib ketika Siti Aminah mahu melahirkan anak sulungnya itu hanya diterangi oleh cahaya pelita atau damar sahaja. Tetapi sebaik sahaja Nabi dilahirkan, tiba-tiba rumah itu menjadi terang benderang seperti disuluh oleh cahaya lampu yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini. Sehingga dalam rumah Abdullah, keadaan menjadi seperti siang hari, seolah-olah ada lampu besar yang menyinari ruang bilik tempat Siti Aminah yang sedang melahirkan Nabi itu. Di luar rumah Abdullah itu pula berhala-hala yang berdiri megah di sekelilingi Kaabah, semua tumbang seperti ditolak oleh tenaga yang kuat dari arah Kaabah. Manakala di atas langit pula para malaikat sibuk bercakap tentang kelahiran insan yang agung. Begitulah beberapa peristiwa yang terjadi ketika Siti Aminah melahirkan putera sulungnya yang tunggal yang bakal menjadi Nabi umat akhir zaman itu. Saya akan menyimpulkan sedikit kesimpulan daripada yang kita belajar berkenaan dengan sirah Nabawiyah. Okay, baiklah, kesimpulannya, mari sama-sama kita baca dan renungkan ayat 108 surah Yusuf, iaitu kesimpulan utama tentang jalan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ibta'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Okey. Terusnya, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang teragung adalah berdakwah, mengajak sekalian manusia bertauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdikan diri hanya kepadanya. Segala tingkah laku, ucapan hatta baginda Nabi Muhammad SAW berjalan, bertutur, berpidato sekalipun berjihad dan lain-lain hendaklah dibaca dalam kerangka besar dalam menjayakan dakwah baginda.
seterusnya memisahkan bacaan sirah atau sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan maksud utama ini ditakuti menimbulkan kekeliruan, salah faham, seterusnya perpecahan. Kisah Nabi Muhammad SAW berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah pada akhir ini. Pada saat terjadinya peristiwa yang menyedihkan itu, sahabat Nabi iaitu Abu Bakar As-Siddiq tidak berada di kota Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan ayat seperti berikut. Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut. Maksud dekat sini, ketahuilah barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah tetap sentiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-30 yang berbunyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maksud dia, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Pada saat itulah seluruh umat Islam berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajar kebaikan dalam menjalani kehidupan seharian. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat Islam sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Dan akhir sekali, kita sebagai umat Islam mestilah meneladani perancangan semangat hijrah Rasulullah. Lafaz kalimah syahadah dilihat sangat ringkas dan mudah disebut, tetapi bagi mereka yang faham dengan mendalam, ia perjanjian agung antara seorang manusia untuk meletak seluruh kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata tunjang utama dakwah Islamiah yang diajak oleh Rasulullah SAW dan diikuti sahabat ialah penegakan akidah yang sahih, iaitu tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu